Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ernie. Waalaikumsalam Siti Mariam dan Walimul, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. kabar baik, kabar sehat. Erni Sofina, apa kabar di sana? Alhamdulillah sihat walafiat, syukur. Alhamdulillah. Ya, Ernie, bagaimana dengan keadaan cuaca di daerah Tutong pagi ini? Ya, cuaca di Tutong saat ini mendung ya. Maklum saja di subuh tadi sempat juga hujan di sebahagian kawasan. Mudah-mudahan juga aktiviti riadah pagi ini Ya. berjalan dengan lancar bagi mereka yang sedang melakukan kegiatan pagi ini. Alhamdulillah, insya-Allah ya. Anak-anak sudah cuti bersekolah nih, Erni Sofina. Ada perancangan-perancangan tersendiri macam mana? Ya, perancangan hanya di rumah ya. Saya sudah menyiapkan permainan dan juga aktiviti untuk anak-anak di rumah. Alhamdulillah. Jadi Ya. Ernie bercadang ya untuk meluangkan masa berkualiti bersama anak-anak di rumah. Iya, betul. Apa yang penting adalah kualiti InsyaAllah. bersama dengan Ya. mereka itu ya. Baik, Erni Sofina, apa bahan dari daerah Tutong? Terus kita serahkan kepada Erni Sofina. Baik, terima kasih Walimul dan Siti Mariam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah di pagi Jumaat ini kita dipertemukan lagi. Beberapa maklumat dan juga satu bahan visual akan saya muatkan. Dan pagi ini satu acara berlangsung iaitu pendaftaran pengundian, majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Kupang, Mukim Keriam daerah Tutong ya. Ianya diadakan sudah pun bermula pada jam 8 pagi tadi sehingga 11 pagi bertempat di Dewan Sekolah Rendah Orang Kaya Ali Wanika Setia Diraja Kupang ya. Jadi harap maklum bagi penduduk-penduduk kampung yang berkenaan ya untuk datang menghadiri majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Kupang yang diadakan pagi ini. Baik, ada beberapa acara lagi akan berlangsung di daerah Tutong, tetapi sebelum itu kita saksikan dulu pendekatan rakan saya Majdi mengenai dengan tanaman yang diadakan ya di rumah persendirian. Kita saksikan apakah yang dibawakan untuk pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Auda. Kini saya berada di Kampung Bukit Beruang untuk melihat satu laman landscape yang begitu indah. Meskipun ruang agak minimal tapi dapat dimanfaatkan ruang tersebut. Dan kalau di belakang ini Auda boleh nampak gerbang Taman Mini. Kita hanya akan mengetahui lebih lanjut mengenai dengan Taman Mini, landscape yang ada di sini bersama dengan pemilik tuan rumah ini. Jadi Auda, teruskan kesetiaan Auda bersama saya. Memiliki sebuah taman landscape yang indah dengan dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan dan bunga-bungaan yang beraneka sudah pasti menjadi idaman kepada setiap penghuni rumah. Meskipun mempunyai ruang halaman yang terhad, namun itu bukan alasan untuk tidak berkreativiti dalam melahirkan sebuah laman yang menarik dan mampu memukau pandangan mereka yang melihatnya. Itulah antara perkongsian daripada Awang Muhammad Rais bin Miang, seorang pesara anggota beruniform yang juga berkemahiran dalam seni bina landscape dan telah membina sebuah landscape di laman hadapan rumah yang beliau beri nama sebagai Taman Mini. Ya, Auda, inilah dia Tuan Muhammad Rais, pemilik rumah ini dan juga merupakan pemilik kepada tanaman yang kita dapat lihat keindahan tanaman ini. Baik, Tuan Muhammad Rais, inilah kami mengetahui macam mana kita boleh dapat idea untuk memperindahkan lagi ni laman hadapan rumah ini. Mula awalnya perambaan lah melihat daripada YouTube. Jadi dengan adanya suasana keadaan itu sesuai, jadi ada minat untuk membuatnya lah. Adalah daripada pengalaman meluat mula-mula dalam perkhidmatan polis, kami ada buat landscape di depan-depan balai. Jadi dengan adanya pengalaman itu, jadi terdoronglah dia itu untuk membuat landscape dapat rumah sendiri. Bentuk-bentuk desain yang dibuat kali sendiri buatlah.
tidak mengikut daripada YouTube ataupun mana-mana landscape yang lain. Jadi kira asli sendiri punya buatan lah, pacu-pacu seperti bulan. Jadi saya buat sendiri. Adalah pasu-pasu yang Bali. Ini berapa lama tah ni menyiapkan ni? Tapi kalau membuat kira berterusan dalam masa 2-3 minggu lah macam tu. 2-3 minggu. Jadi boleh juga kami ingin mengetahui lah, sejak bila kita mula ni membuat landscape yang sangat indah ni? First time saya membuat sebelum apabila selesai menambah rumah, dan lepas satu tahun 2017 macam itulah, 2017 bulan 4 saya kalau ada silap saya start membuatlah sedikit demi sedikit. First time buat kolam lah, kolam ni saya belum ikan. Lepas tu baru menambah yang keliling-kelilingan ni lah. Yang last kali yang saya buat ni gerbang. Oh, gerbang taman mini. Ya. Tertanya-tanya juga, ada tidak macam mungkin jiran-jiran yang tertanya-tanya mengapa bis kita membuat macam mana ni? Ada tidak? Ada, memanglah ada yang ada kemarin kan bertanya macam mana upah dan sebagainya. Jadi ada tangannya akan minta buatkan lah. Itu sajalah yang Jadi, suka melihat keadaan itu saja. Oh, memang saya sendiri boleh cakapkan saya sendiri terasa teruja melihatnya. Dan lagi satu yang saya tertanya-tanya, macam mana kita boleh ada kemahiran ini? Adakah memang kita daripada keluarga yang lebih kepada pertukangan ataupun tanaman, macam mana? Kalau mengikut kepada kami sekeluarga, tidak ada yang kira mahir dalam sini atau tukangan kayu. Tidak ada. Saya sendiri saja. Cuma saya belajar, itulah yang saya cakapkan tadi, pengalaman saya ikut membuat landscape di balai-balai. Dengan berkonsepkan alam semula jadi, beliau lebih memfokuskan kepada tanaman jenis daun-daun yang berwarna hijau dan tumbuh-tumbuhan hutan untuk mencantikkan dan menceriakan taman mini beliau. Juga yang menjadi perhatian saya ialah tanaman daripada sabut kelapa tua yang dihiaskan di dinding rumah, yang ada di antaranya juga dijadikan sebagai pasu. Menurut beliau, cara begini adalah untuk mengurangkan aktiviti penyiraman air kerana sabut kelapa bersifat menyerap dan menyimpan air. Jadi, tanaman beliau tidak memerlukan siraman air yang banyak. Baik Tuan, selalunya macam mana ni? Berapa kerap kali kita meluangkan masa menjaga tanaman landscape ni? Ini sebenarnya tiap-tiap pagi. Tiap pagi mencet daun-daun yang dah baik, yang mati itu kan potong. Lepas tu sebelum itu pun yang kira kurang segar usulnya macam mana kan mau dibuang. Oh. Dibuang tu. Buang daunnya yang mati itu kan. Kebiasaannya sama siapa tah? Sama anak-anak kan? Sana? Sendirilah. Sendiri? Membuat. Ya, sendiri saja. Beliau turut mengongsikan memiliki tanaman-tanaman berwarna hijau adalah sebagai terapi mata semula jadi. Secara psikologinya juga, warna hijau memiliki erti keseimbangan yang dianggap warna yang menenangkan, santai dan optimis sesuai dengan konsep yang digunakan melambangkan alam semula jadi. Selain itu, memiliki tanaman-tanaman di laman rumah memberi efek positif kepada kesihatan tubuh badan. Kerana saintifiknya, tanaman menghasilkan oksigen sekaligus memberikan udara yang segar terutama di awal pagi. Dengan kemahiran, bakat serta minat yang ada, beliau mampu untuk menghasilkan sebuah lanskap taman mini dengan usaha dan tenaga sendiri. Kerana untuk melahirkan keceriaan dan keindahan,
Meskipun perlu mengerah keringat, namun ia adalah untuk keselesaan di masa mendatang. Tambahan lagi, kegembiraan sehari-hari perlu bermula daripada rumah. Ya udah, kalau kita mempunyai taman landscape di rumah, saya pasti memang ia akan memberikan satu aura yang positif. Dan kalau kita dengarkan juga bunyi air terjunan ni, dapatlah macam membagi satu rasa yang begitu tenang sebenarnya. Jadi walaupun ruang agak terhad ataupun minimal, asal kita ni kreatif, insya-Allah apa pun boleh kita ni lakukan. Saya harap dengan bahan ini Auda dapat memberi satu inspirasi kepada Auda di luar sana. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Sekian Auda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Itulah Auda, tinjauan rakan saya Majdi ya mengenai taman mini yang dibuat ya menghiasi kawasan persekitaran rumah. Jadi kita cukup berbangga juga biasanya untuk tanaman ini lebih digemari kepada golongan perempuan ya, tetapi golongan lelaki juga sebenarnya mempunyai potensi dan kebolehan dalam menghias kawasan rumah seperti yang saksikan tadi, taman mini yang dibina ya, menghiasi di kawasan rumah. Jadi pasti juga ini merupakan satu terapi minda kalau kita ni keluar rumah di waktu pagi ataupun semasa waktu lapang, kita ni dapat melihat kehijauan ya, menyantaikan minda kita ni di kawasan rumah. Jadi mudah-mudahan aktiviti cuti sekolah ini dapat mengisikan aktiviti kita bersama anak-anak dengan tanam-tanaman seperti berkenaan ya, seperti tanaman-tanaman bukan saja bunga-bungaan tetapi juga sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Baik, kita tinggalkan bahan tersebut, kita akan kongsikan lagi beberapa maklumat yang akan kita kongsikan pagi ini mengenai acara yang akan diadakan pada 13 Mac 2021. Majlis Peraduan Dikir Biro Wanita Pakatan akan diadakan di Masjid Kampung Penanjung Tutong pada jam 8.30 pagi ya, iaitu pada 13 Mac esok. Dan esok juga akan diadakan Majlis Forum Belia menangani isu sosial kalangan belia sempena sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam. Diadakan di Masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong pada jam 7.30 malam. Manakala aktiviti yang diisikan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Tutong bermula pada 15 Mac sehingga 25 Mac 2021 akan dimuatkan ya beberapa aktiviti seperti kraft tangan, kreativiti manik dan labuci, mewarna, ada kuis dan juga aktiviti membaca, dan ini disediakan untuk kanak-kanak dan juga ahli muda-mudi. Jadi Auda bolehlah datang ke Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong pada jam 9 pagi hingga jam 11.30 pagi ya. Dan akhir sekali kita kongsikan pada 14 Mac 2021 akan diadakan 24 km beach run diadakan di Pantai Seri Kenangan Tutong ya pada 14 Mac dan ianya akan diadakan bermula pada jam 6.30 pagi. Jadi Auda, itulah antara aktiviti-aktiviti yang disusun ya bagi mengisikan aktiviti cuti persekolahan khususnya di daerah Tutong. Semoga kita ni dapat meluangkan masa dengan aktiviti-aktiviti yang telah disediakan. Baik, saya kira itu saja Auda yang dapat kita kongsikan pagi ini. Kita akan bersama lagi esok pagi dan kembali semula bersama Wali Mol dan Siti Mariam. Silakan.